Tok Ram sama dan makin segap. Oh cik, makin segak. Okay, semalam kita dapat jumpa Emma. Sekarang dengan saya sekarang ni, kalau you all semua nampak, cuba teka siapa. Bukan Fazura Saya tak pernah dapat kontak Fazura. Saya dah hanya hari ni saya dapat kontak seorang lagi yang juga hot macam Fazura. Kita dapat Linda Nanwe. Apa khabar Linda? Khabar baik. Sorry lah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. So minta maaf banyak, kacau sikit. Orang tu tengah sibuk buat urusan sendiri-sendiri, saya terpaksa kacau dia sekejap kan. Terima kasih banyak lah kerana sudi menjawab panggilan telefon saya Linda. Alright, okay. Linda, macam mana sekarang ni, sibuk ke tak sibuk? Sebab saya tahu GV ni biasanya hari-hari sibuk. Yes, cuma sekarang ni sebab nanti lagi nak pergi fitting lah. Memang ada hari-hari kita orang ada saja program. Tapi hari ni Linda ambil masa sikit untuk ada urusan dan juga fitting nanti. Alright, okay. Tapi sebelum tu lah, sebab minggu ni kami tak dapat nak temu bual Linda di GV sendiri pada konsert pertama. Pertama kali lah tak dapat buat sebenarnya, sebab dibatalkan pada saat-saat terakhir kerana kita faham PKP semua. Jadi ada SOP agak ketat sedikit. So ramai yang nak tahu sebenarnya Linda dah lama tak berada di pentas yang besar, terutama di pentas yang keluar TV secara langsung, dan akhirnya kembali berada di pentas GV yang besar macam tu setelah sekian lama menyepi kan. Apa perasaan Linda sebenarnya ketika naik pentas masa itu? Okay, of course lah, tipu lah kalau macam Linda tidak berasa nervous kan. Tapi sebenarnya apa yang membuatkan Linda macam risau, sebab minggu tu Linda sebenarnya kurang sihat. Linda ada masalah sakit tekak dan juga demam. Tapi bukan COVID tau. bukan minta dijauhkan. Jangan. Jadi Linda sebenarnya lagi risaukan itu. Linda risau macam mungkin tidak dapat memberi persembahan yang terbaik disebabkan masalah kesihatan yang kurang, yang tidak sehat lah. Tapi sebab Linda bersyukur malam tu macam fans sangat happening. Macam bila dengar jeritan mereka tu macam macam nak excited lagi. Saya nampak muka Linda macam happy gila atas pentas masa tu. Yelah, sebab tengoklah jeritan-jeritan peminat dalam tu penuh satu dewan. Yelah, penuh tapi jarak-jarak tetap jarak kalau orang yang tak tahu. Penuh tapi jarak nanti orang bising pula. Social distancing. Bukan dekat-dekat ya. Dekat-dekat. Jadi masa ketika persembahan tersebut memang Linda berpuas hati tak sendiri dengan persembahan pada hari tersebut? Kiranya kali pertama kan, hari pertama. So far Linda berpuas hati, cuma itu sajalah Linda itu sebab Linda kurang sehat. So hopefully macam sudah ambil segala suplemen, ubat, dan hopefully akan dapat buat yang lagi baik lah untuk minggu ini. Okay. Kali pertama naik pentas Linda, nak tanya sikit sebab dulu Linda daripada AF. Apa perbezaan kali pertama naik pentas ketika masa di AF dulu dengan kali pertama di GV ni? Okay, sebab masa AF dulu, sebab Linda kira fresh lah, macam memang dari apa nak panggil lah? Tak tahu apa-apa lah. Dari ke peruk mana? Ceruk. Dari ceruk mana kan? Dari ceruk mana kan? Lepas tu tiba-tiba dapat buat show pula di hadapan begitu ramai orang. Perasaan masa AF dulu lagi dangerous lah. Lagi gemuruh lagi lah. Lagi gemuruh, betul. Lagi sangat nervous sebab belum pernah ada pengalaman. Tapi GV ni Linda pernah ada pengalaman dan sudah biasa buat show juga. Cuma mungkin dia sekarang lagi tenang lah macam tu. Lagi sudah biasa. Yes, ada pengalaman sikit. Tapi nampak Tok Ram sama je lah. Tok Ram sama dan makin segap. Cik, makin segap. Nampak Tok Ram, nanti saya pas kat Tok Ram nampak segap lagi Pandai begitulah. Okey lah. So maknanya sekarang ni Linda tak ada masalah sangat dengan persembahan minggu pertama, dan minggu kedua ni berbeza sedikit ni kan. Sebab dengan cerita Ahad ini saya diberitahu semalam kita pun dah keluarkan video yang mana pihak Astro sini dah mengesahkan perjalanan Gegar Vaganza akan diteruskan. Tetapi penonton tak ada, Linda punya entourage akan dipotong separuh, katanya tak boleh ramai-ramai. Even kru-kru pun yang tertentu sahaja yang akan bertugas. Media pun tak boleh hadir kan. Bila buat persembahan, kata persembahan konsert yang nak untuk pertandingan pula tu, bila tiada sokongan, tiada penyokong, macam Linda sendiri ada tak perasaan yang mungkin rasa macam wow, tak seronoknya, hype tu tak ada, kurang sikit sokongan? Linda risau tak persembahan risau akan terganggu? Okay, sekarang memang so far tak pernah lagi lah Linda buat persembahan yang tiada penonton, kecuali menyanyi di bilik sendirilah. Tapi memang betul
ketiadaan peminat tu memang bagi Linda lah secara peribadi memang memberi impak yang besar juga, sebab sebenarnya kita ingin dia macam kita bertanding tapi sambil berhibur juga. Jadi macam kalau tiada sorakan, tiada penonton, macam meaning Linda kena fokus untuk depan juri. Walaupun kita tahu di rumah ada penonton, tapi konteks secara macam yang fizikal tu macam tidak ada. Jadi bagi Linda macam kurang happening lah, sebab tiada peminat dan penonton datang kan. Tapi it's okay, sebab mungkin benda ni kita doakan tidak akan berlanjutan, dan Linda harapkan agar minggu lepas ni macam sudah kembali ada penonton balik. Kembali yes. Sebab awak masa ni rasanya memang sampai 3 minggu ketiga tak ada penonton lah ni sekarang ni. Maknanya 2 minggu yang akan datang ni memang tak ada penonton. Sebab PKP sampai 27. Tapi selain daripada tersebut lah, bila tak ada penonton ni, saya rasa juri pula akan lebih concentrate pada you punya teknikal, pada tu lagi bahaya kot untuk peserta kan. Tak boleh buat silap langsung ni. Yelah, dan kita orang pun akan lagi kena berhati-hati lah, macam kena buat persembahan yang berhati-hati, sebab kalau macam normally kalau macam kita nak berinteraksi dengan penonton, kita boleh saja macam okay, hai, kita nyanyi sama-sama, tapi ni tidak penonton. Takkan nak suruh juri pula. Awak hai dekat, kita orang jom bangun menari. Hai kat gambar-gambar yang disediakan oleh Astro tu kan. Itu je yang boleh hai dekat gambar-gambar kita orang je lah. Okey. Tapi Linda sini kan Linda, sebab kan bila benda ni berlaku kerana PKPB. Okey. Macam Linda ni mungkin ada tak kerisauan juga yang bahawasanya tetap akan berkumpul, tetap ramai orang juga, tetap Linda akan berjumpa dengan orang-orang yang bukan klik-klik Linda, maknanya orang lain-lain lah, pasukan artis-artis lain. Linda risau tak sebenarnya pasal COVID tu sebenarnya? Ya, sebenarnya yes, tetap ada, sebab kita tidak tahu kan, macam COVID ni dia memang dah macam makin apa tu, semakin hari semakin meningkat. Kes semakin meningkat, dan of course Linda risau. Tapi Linda dengar macam di dalam PICC tu memang dorang sangat limitkan orang, dan kita orang tidak boleh berkumpul. Kita orang memang sudah brief yang kita orang tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdekatan. Jadi SOP tu dorang jaga sangat ketat. So okay lah, Linda pun macam tidaklah terlalu risau sangat, sebab kita orang yang sudah di brief yang apa-apa kontak ataupun tidak boleh. So maknanya kali ni untuk 2 minggu ni kena sombong sikit lah, tak boleh nak rapat-rapat dengan orang semua lah kiranya. Bukan sombong, tapi macam kena asing-asing lah. Lawak je. Jangan macam yang dari jauh pun nak buat nice. Tak boleh lah macam tu. Kita hormat sekejap sementara waktu supaya tak ada jadi isu. Buatnya nanti kalau lagi teruk cancel terus kan, lagi susah. Kita jaga kita. Kita jaga kita Linda, okey sedikit kita keluar sedikit lah. Bila dah kembali ni Linda, nampak gayanya video kami Temu Bual Linda sini pun mendapat sambutan yang sangat cukup baik. Nama Linda kembali meniti di kalangan peminat-peminat dan juga mereka yang tak kenal Linda sebelum ni kan. So Linda sini ada perbezaan tak setakat ni? Mungkin dari segi ada orang ramai lebih DM, followers bertambah ke tidak? Ataupun lebih ramai mengenali Linda sebelum berbanding sebelum ini? Ada perbezaan? Ada perbezaan, ya betul. Followers Linda semakin naik daripada berapa tu? Daripada 20 lebih ribu, sekarang dah jadi 30 lebih ribu. So memang banyak benda-benda yang kira positif lah bagi Linda. Sebab mungkin yalah dulu ada orang yang kurang mengenali Linda, tapi sekarang sebab GV ni kan pentas besar, jadi sekarang ada yang sudah mula meminati, walaupun yang dan yang dulu-dulu yang peminat-peminat yang dulu pun masih lagi menyokong sampailah sekarang, walaupun sudah lebih daripada 10 tahun mereka masih lagi setia menyokong Linda. So memang perbezaan tu memang ada. Sebab Linda kan sudah lama tidak muncul, dan lagi pun tidak muncul, dan orang-orang pun sudah start macam Linda macam dah makin dikenali semula lah. Dikenali semula. Bukan dikenali semula. Sebelum ni pun orang kenal juga Linda, cuma lama menyepi je kan. Tapi yang komen-komen yang paling best kali yang saya dengar ialah dia kata macam Linda sangat hot, sangat cantik. Siap ada yang mengatakan Linda secantik Fazura. Fazura memang terkenal, orang ramai mengatakan bahawa Fazura mempunyai muka natural yang cantik kan. So bila orang membandingkan Linda Danuel dengan Fazura So Linda dengar tak komen tersebut?
Ke baru dengar kali? Mesti dah dengar kan? Terlalu banyak. Perasaan Linda sendiri bila orang komen macam tu membandingkan, adakah benda-benda macam ni akan mengganggu sendiri Linda? Macam orang kata macam alamak terlampau banyak pujian sampai saya tak boleh concentrate nak menyanyi. So mungkin perasaan dululah, perasaan bila orang puji macam tu, bila kata oh Linda cantik, Linda masih lagi nampak macam bukan orang kata apa, masih menjaga diri lah kiranya dan secantik orang-orang sebegini. Apa perasaan Linda sebenarnya? Okay lah, of course lah Linda rasa macam takkan tak suka. Okay, suka lah. Suka. Mana boleh tak suka? Gila tak suka. Okay lah, suka lah. Sebab okay, yang kita tahu Fazura dia salah seorang pelakon ataupun selebriti yang tercantik di Malaysia. Dan of course lah Linda rasa macam macam apa tu, macam terharu juga dan happy bila orang mengaitkan. Tapi yelah, sometimes bila macam terlalu dipuji pun macam rasa segan. Sebab mungkin apa tu, sebab terlalu ramai orang yang macam sama Linda, it's okay lah. I mean Linda happy saja. Tapi hopefully macam ia macam secara positif lah. Linda tidak mahu ada pihak-pihak lain yang cuba macam menjadikannya perkara negatif lah. Yes, menjadikan benda negatif. So bagi Linda dan juga pemerhati lain, mereka so far lah yang Linda nampak, mereka bandingkan secara dengan yang positif. Tapi saya rasa saya yakin Linda sendiri mungkin lebih suka kalau dikenali dengan bakat dan suara berbanding daripada rupa. Ke dua-dua boleh seiringan? Of course bakat number one. Yes, sebab bagi Linda Linda tidak akan physical tak penting. Sebab yang kita tahu kita bakat didahulukan. Bakat didahulukan ya. Bakat didahulukan. Lepas tu saya tahu Linda, dan sebenarnya kalau siapa yang rajin membaca tahu, okey, Linda sebenarnya masih lagi bujang, belum pernah berkahwin lagi semua everything. Tapi saya nak bagi penonton dengar daripada mulut Linda sendiri. Linda dah berpunya ke belum? Dah kahwin ke belum? Okay, belum berkahwin dan masih lagi mencari. Sure kan masih mencari Linda? Betul, masih. Takkan muka macam Fazura masih mencari? Ke dah ada kat tepi-tepi tengah ada yang tengah mengenali hati budi? Ada berkawan? Okay, kawan ramai lah. Yes, kawan of course lah. Memang kita berkawan kan. Kita berkawan. Cuma untuk fasa yang seterusnya mungkin belum lagi. Belum ada lagi disebabkan lah. Belum ada lagi lah. Kita redakan dulu COVID ni. Nanti kita sembang balik. Kita jumpa balik. Nampak dia ngelak sekejap. Okey, tak apalah, tak penting sangat. Buat masa ni tak penting lagi. Okey. Tapi lepas ni macam Linda cakap lah, lepas ni kita sembang pasal tu pula lepas ni ya. Yes, nanti kita cerita lain tu pula. Cerita semua macam begitu. Okey. So Linda, bila cerita pasal tu, bila saya kata orang dah memuji kecantikan, orang bertanya pasal peribadi Linda sendiri semua kan. Setakat ini dah ada ke ramai yang mengganggu Linda dari segi cuba mengorek rahsia-rahsia lama, cerita-cerita lama? Sebab bila dah keluar GV ni selalunya kalau orang yang menyepi ni, orang suka nak tahu cerita latar belakang dia. Nak cari segala rahsia-rahsia dia kan. Itulah kenapa saya soal pasal perkahwinan dengan juga status tu. Sebab sebelum ni pun ramai yang mengatakan bahawa sebenarnya Linda pernah curi-curi dulu, curi-curi kahwin, rahsia-rahsia kahwin, curi-curi kahwin. So bila benda macam ni berlaku, bila you menonjolkan balik, orang suka buat begitu. Alright. Setakat ni ada tak benda tu yang terkesan pada Linda sehingga mengganggu persediaan Linda lah? Ini baru minggu kedua kan? Yelah, baru masuk minggu kedua. Okey lah, so far secara terang-terangan tu belum ada lagi lah. Linda belum dapat dengar lagi. Tapi ada jugalah macam tapi Linda sendiri pun tidak macam tidak tahu kesahihan cerita tu betul atau tidak, sebab Linda cuma dengar cerita yang mereka bilang Linda sudah berkahwin. Lepas tu bila dorang tanya siapa yang memberitahu benda tersebut, mereka bilang orang-orang yang rapat dengan Linda sendiri. Jadi Linda terkejut lah, sebab sepatutnya orang-orang yang rapat dengan kita, contohnya saudara Maraya, contohnya dorang lebih mengenali Linda daripada orang-orang yang memang tidak mengenali Linda. Jadi kalaulah benda tu betul, of course Linda rasa macam terkilan, sebab
kenapa macam mereka perlu buat cerita sampai macam tu sekali. So tapi itu Linda tidak pastilah kesahihan yang macam Linda katakan tadi, tapi hopefully benda tu tidak betul, sebab yang Linda tahu saudara mara Linda memang sentiasa menyokong, dan hopefully tidak betul lah. Itu saja yang Linda harapkan. Hopefully tidak betul, sebab Linda, mereka kenal Linda dan mereka tahu Linda macam mana. Okay, kalau yang perasan Linda pakai tali pinggang sebab dia kena halau dengan Pak Gad. Jadi tapi bukan Linda yang memandu pun, ada apa PA-nya, managernya ada di sebelah memandu. Korang jangan risau okey, jangan risau, ada pemandunya di tepi yang menolong memandu. Okey Linda, kembali balik soalan tadi, sudah bersedia secara mental ke tidak untuk menerima benda-benda macam ni lah? Sudah, sebab Linda sebenarnya sudah macam melihat ataupun mengkaji macam mana dunia hiburan sekarang ni, sebab Linda ada juga terbaca banyak cerita-cerita di social media sebelum yang tentang artis-artis lain juga. Jadi Linda sudah macam tahu macam mana netizen sekarang, dan macam mana dengan sikit-sikit sekarang kan akan jadi viral, ataupun cerita-cerita itu sikit-sikit je kita buat akan jadi viral. Jadi semua tu Linda sudah pelajari, Linda sudah tahu, Linda sudah kaji, dan of course paling penting kita punya mental kena kuat. Dan kalau boleh abaikan, jangan ambil tahu benda-benda yang negatif. Faham. Okey, itu benda negatif Linda. Tapi ni ramai yang mengatakan, sebab dulu Linda di AF di Akademi Fantasia, Linda berjaya meraih naik Johan tempat kedua. Yes. Okey, dan seterusnya selepas itu Linda punya suara memang mereka akui suara yang sangat sedap, suara yang baik. Dan sekarang ni kembali ke Akademi ke Gegar Vaganza, ada yang mengatakan bahawa Linda ni merupakan antara pesaing yang paling kuat, antara yang kuat di Gegar Vaganza sendiri. Calon-calon juara katanya. Alright. Linda sendiri, adakah Linda meletakkan harapan yang setinggi itu untuk menyertai Gegar Vaganza ini? Kenapa Linda serta GV sebelum ni? Apa Linda punya sebenarnya, apa yang Linda ingin kecapi sebenarnya dengan menyertai Gegar Vaganza? Okay, first seperti yang mana yang Linda sudah pernah mention before, sebenarnya ini semua bermula bila Linda buat first appearance ataupun comeback 2 tahun yang lalu, 2018. Dan bila Linda macam memunculkan diri kembali masa tu, macam ramai peminat-peminat yang mau Linda join Gegar Vaganza, yang ikut Gegar Vaganza. So macam at first tu Linda macam tak fikir sangatlah, sebab Gegar Vaganza ni kan adalah satu pentas yang besar dan untuk artis-artis yang legend. Jadi bila macam mereka nak juga macam okay Linda join Gegar Vaganza please, macam terlalu ramai yang macam request untuk Linda masuk Gegar Vaganza, dan bila Astro pula menawarkan untuk Linda masuk, jadi Linda why not, sebab ini macam Linda rasa macam peminat tu masih lagi menantikan Linda. So why not Linda ambil peluang ni untuk dekat kembali dengan peminat, dan tambahan pula Linda kan bakal keluar dengan single terbaru. So why not Linda ambil peluang ke masa ni, sebab peluang ni bukan datang selalu. So bagi Linda tidak akan sia-siakan peluang ini. Apa target Linda untuk GV? Okay, target terus terang Linda takut untuk meletakkan harapan yang sangat besar, sebab nanti bila kita macam terlalu mengharap, nanti kita memakan diri sendiri. Kecewa nanti. So sekarang ni betul. So sekarang ni Linda, yang paling penting Linda enjoy je. Setiap minggu Linda enjoy, Linda akan berikan yang terbaik kepada peminat, dan yang selebihnya kita serahkan di tangan juri dan tangan juri je. Orang tengah pencipta. Yes. Okey. Walau bagaimanapun tetap mereka mengatakan bahawa Linda ni merupakan antara calon juara kiranya. Penonton di luar. Tapi bagi Linda sendirilah, bila Linda tahu orang mengharapkan Linda menjadi juara, Linda sendiri berdasarkan minggu pertama, siapakah mungkin pencabar-pencabar Linda yang Linda rasa begitu kuat di pentas GV tahun ini? Okey, bagi Linda pencabar, sebab kalau kita tengok semua pun bagus. Semua pun sebab mereka memang sudah legend, macam Kak Anik, Abang Mus, Yan Zen, Ayu sendiri, sebab semua pun memang berpengalaman dan memang berbakat. Okay. Jadi
bukan Linda bukan bertanding dengan orang yang baru. Jadi bagi Linda, of course dorang tu semua adalah macam pencabar yang sebab mereka adalah legend, orang lama. So jadi Linda tak meletakkan macam 2-3 orang ni saja pencabar, yang ni Linda rasa Linda boleh makan, tak ada. Bagi Linda semua tu pencabar Linda untuk pertandingan Gegar Vaza kali ni Tidak, sebab bila Linda fikirkan kalau macam ini adalah satu pertandingan, Linda mesti kena bertanding sebab nanti itu akan mengganggu fikiran Linda. Jadi Linda tidak meletakkan, jujur Linda katakan Linda tidak meletakkan ini sebagai satu pertandingan yang di mana Linda kena bersaing macam bermati-matian, tidak. Tapi walaupun kita memang dalam GB ni bersaing, cuma apa yang Linda boleh, sebab even juri sendiri, cikgu Linda sendiri, Norin Aziz, dia cakap Linda just enjoy, jangan fikirkan yang lebih-lebih, you just do your best and enjoy. So Linda ambilkan itulah. Wow, cikgu awak Norin Aziz. Wah, Norin Aziz, yes. Ambil juara terus. Oh, memang dia sudah diberikan. Oh, sudah diberikan. Memang diorang bagi Linda dengan oh, dia ada format baru lain tu. Ini baru tahu ada format lain sikit ni. Okay. Okey, faham. Okey, jadi Linda, akhir kata daripada Linda lah, hari persembahan untuk hari Ahad ini. Sudah bersedia ke belum? Hari ini dah hari Khamis, esok sound check. Sudah bersedia ke belum, dan apa harapan Linda kepada penonton-penonton semua yang kali ni tak ada di studio, tak ada di Putrajaya, hanya berada di rumah sahaja? Yes. Okay, apa yang Linda harapkan agar walaupun fan-fan tidak dapat datang di Dewan, tapi teruskan menyokong Linda, tengoklah di rumah, tunggu Linda menari. Yang paling penting kita menari bersama-sama dengan Linda. Biarlah joget di rumah, biar yang tengok pun suami, isteri ataupun adik-beradik. Jadi terima kasih untuk minggu lalu Linda ingin mengucapkan thank you so much kepada yang mengundi sampai Linda menang yang kuku tu. So thank you so much, I love you. Dan kalau undilah lagi kalau boleh tiap-tiap minggu nak menang. Thank you. Yes. Thank you so much. So apa yang Linda harapkan, kita enjoy saja walaupun tidak dapat datang di PSCC, tengok di rumah pun lagi best sambil makan Maggi paling sedap. Wow, tiba-tiba jadi duta Maggi. Okey Linda bagus. Linda, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa sedikit. Sibuk, saya tahu macam mana sibuknya you all semua dengan persediaan untuk hari Ahad ini. Okey, semoga berjaya. So insya-Allah kalau ada harapan minggu depan kita akan interview lagi. Sebab ramai lagi peminat-peminat. Macam Linda cakap lah, kalau tak ramai peminat takkan menang kuku tu. Kuku tu memang peminat sahaja kan kiranya. Terima kasih juga banyak. Terima kasih juga kepada pengurusnya yang bersebelah memandu tu, tolong memandu. So sehingga kita berjumpa lagi Linda. Good luck, semoga berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ya Linda. Okay, terima kasih Linda. Alright, bye. Guys, thank you so much. Okay.